Tuan-tuan pernah mimpi mahsyar? Saya pun tak pernah. Tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah, mungkin disebab hati dia yang ada ikhlas dengan Allah. Allah nak dia dekat dengan Allah sebelum dia balik pada Allah. Malik bin Dinar dimangkitkan di tengah mahsyar yang saya dan tuan-tuan akan berdepan dengan saat itu. Nabi sebut yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan uzlan buhma. Kita semua akan dihimpun oleh Allah satu hari nanti dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tak berkhatam dan buhma. Jabir tanya pada Abdullah bin Unais, "Wa ma buhma?" Buhma ni apa? Buhma ni kata Nabi SAW, tak ada duit apa pun, satu sen pun tak ada dengan dia. Walaupun dekat dunia ni juta-juta gaji dia, tapi hari itu tak ada apa dengan dia. Ketika tu semua orang akan dengar satu suara akan kata, "Anal malik wa anad dayyan." Akulah raja dan akulah yang akan menghukum. Hari ini tak ada satu orang pun ahli neraka akan masuk neraka, melainkan dia akan terima dulu segala balasan dia yang telah dia buat dengan setiap ahli syurga. Hatta latam, walaupun satu penampar. Walaupun satu penampar, kita pernah tampar kawan kita dulu, tu pun kita kena balas kat akhirat. Walaupun satu sen yang kita tak amanah dulu, yang tu pun kita kena bayar kat akhirat nanti. Tuan-tuan, Abdullah ditanya oleh Jabir, kan buhma kan tak ada apa-apa, macam mana nak bayar? Kata Abdullah, Nabi bagi tahu bil hasanati was sayyi'at, dengan pahala kita, dengan dosa kita. Kalaulah hari itu pahala kita banyak, dulu kita pernah buat sesuatu dekat dunia dulu, amanah yang kita tak tunaikan, duit yang kita guna yang tak betul pada keadaan ni, yang tu kita kena bayar dengan pahala-pahala kita. Kalau pahala habis, ketika tu kita kena tanggung dosa orang yang kita buat salah. Tuan-tuan, alangkah ngerinya kalaulah kita tak pernah buat dosa tu, tiba-tiba kita kena tanggung dosa tu. Ini keadaan yang Malik bin Dinar kata, aku dihimpunkan di padang yang begitu ramai, tiba-tiba aku dengar nama aku, wahai Malik bin Dinar, nama saya akan disebut di akhirat nanti. Nama tuan-tuan, nama puan-puan, nama kita akan disebut di akhirat nanti. Kata Malik bin Dinar, aku lihat masa tu semua orang hilang. Aku lihat kosong di depan aku, melainkan satu ekor ular yang begitu besar muncul di depan aku. Kisah ini disebutkan dalam kitab At-Tawabin. Kata Malik bin Dinar, ular tu kejar aku. Aku lari. Aku cuba selamatkan diri aku. Tuan-tuan, hari itu mana kita nak lari? Dengan dosa yang tak sempat kita taubat, mana kita nak lari hari itu? Ainal mafar? Kita tanya pada Allah, nak lari mana? Allah beritahu, kalla la wazar. Bahkan hari ini tak ada tempat lari untuk kamu. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hari itu kamu akan dihalau terus pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bersiap sedia ataupun tidak, kamu kena balik pada Allah. Tuan-tuan, macam mana keadaan saya masa itu? Kalaulah kita tak sempat taubat, bawa najis dosa, macam mana hari itu? Tuan-tuan, masa tu Malik bin Dinar kata, aku lari, aku tak lari, aku lari sehinggalah aku nampak satu orang lelaki tua kat depan aku. Aku jumpa lelaki tu, kata, "Pakcik, boleh tolong saya tak? Ular kejar saya ni." Pakcik tu kata, "Aku nak tolong macam mana? Aku orang tua, aku sendiri lemah. Kamu pergilah tempat lain cari bantuan." Kata Malik bin Dinar, aku terus lari dan ular itu terus kejar. Aku patah balik kat lelaki tua tadi, "Pakcik, tak ada siapa nak tolong saya kat sini, boleh tak pakcik tolong saya ni?" Orang tua tu kata, "Aku tak boleh. Kamu pergilah belakang bukit sana, mungkin kamu dapat bantuan di belakang sana." Kata Malik bin Dinar, aku pergi. Bila aku sampai di belakang bukit sana, aku melihat jutaan budak-budak lelaki dan wanita perempuan yang lebih kurang 3 tahun, 4 tahun umur. Bayar anakku dulu. Aku lihat di depan ada satu orang budak lelaki. Budak ini memandang. Lantas dia pusing ke arah seluruh budak-budak yang ada di situ. Dia kata, "Fatimah, ayah kamu dalam kesusahan. Datang dan tengoklah keadaannya." Fatimah keluar. Kata Malik bin Dinar, Fatimah berada antara aku dengan ular. Fatimah angkat tangannya. Fatimah halau ular tu pergi. Tuan-tuan, ular tu pergi. Kata Malik bin Dinar, aku penat sangat, aku terduduk. Fatimah datang duduk atas riba aku, macam atas dunia dulu. Dulu atas dunia, Fatimah selamatkan aku daripada teguk arak. Tapi hari ini Fatimah selamatkan aku daripada kebinasaan ular yang besar ni. Aku tanya pada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang sedang berlaku ni?" Kata Fatimah, "Wahai ayah,
Ayah lupakah perkataan Nabi masa dekat dunia dulu? Nabi pesan apa? Nabi kata di akhirat nanti segala pahala amalan kita akan dizahirkan oleh Allah. Ula tu ialah keburukan dosa ayah. Hari-hari ayah buat, dan sehingga dia makin kuat dan terus kuat. Hari ni wahai ayah, dia bagi mudarat pada ayah. Tu orang tua tu kan, itulah pahala ayah. Disebabkan lemahnya amalan kebaikan ayah buat atas dunia, sekarang ni dia sikit pun tak boleh bagi manfaat pada ayah. Dia tak boleh bantu ayah. Wahai ayah, dia pegang janggut ayah dia, tuan-tuan. Dia baca satu ayat-ayat, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dia berkata, wahai ayah, bila lagi untuk hati-hati orang yang beriman ini, menjadi khusyuk bila dia dengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hari ini macam mana keadaan hati kita bila sebut Allah? Hari ini apa nilai kecintaan kita pada Allah? Betulkah kita sayang dengan Allah? Dengan dosa-dosa yang kita buat, kita rasa tak ada apa-apa pun. Kita rasa seolah dosa tu benda yang kita halau, lalat. Tuan-tuan, kalau kita balik pada Allah dengan dosa-dosa ni, wallahi, Allah beritahu dah, sentuhan api neraka tu yang paling layak untuk hapuskan dosa ni. Tuan-tuan, macam mana kita nak berdepan dengan saat tu? Waji ayyauma idzin bi jahannam. Akan dibawa neraka jahannam di depannya. Ketika tu orang yang ada pahala macam pahala Nabi pun akan rasa dia akan dihumban lagi masuk dalam neraka tu. Macam mana kita boleh rasa selamat dan tenang? Orang yang bercinta dengan Allah, dia akan rasa bersalah dengan Allah atas segala dosa yang dia buat. Allah bagi nikmat tak berhenti. Masa kita buat dosa, kalau kita geram dengan orang, kalau orang kerja dengan kita boleh buang dia. Tapi Allah tak buang kita. Allah bagi lagi nikmat dia. Di saat dia balik istighfar pada Allah, Allah beritahu, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, walaupun dosa yang kau buat tu sentuh langit, thumma astaghfartani, kau minta ampun pada aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan semua dosa kau, sikit pun kau tak peduli. Wahai anak Adam, aku ampunkan semua dosa kau. Tuan punya baik Allah dengan kita. Macam mana hari ini kita tak sedar yang Allah melihat kita, bagi rezeki pada kita, buat kebaikan pada kita. Di saat Fatimah pegang janggut ayah dia, beritahu, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bila lagi hati-hati orang yang beriman itu khusyuk bila dengar nama Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah pada dia. Kata Malik bin Dinar, sekarang masa dia, tuan-tuan, dia terjaga daripada tidur dia. Di saat dia terjaga daripada tidur dia, dia kata sekarang masa dia. Dia ambil wuduk, dia bersihkan badan dia, dia pergi ke masjid, dia angkat takbir. Masa tu imam dah selesai baca Fatihah. Bila dia angkat takbir, tuan-tuan, imam tu baca satu ayat yang menggoncangkan hati dia. Imam baca ayat yang didengar dalam mimpi tadi daripada mulut anak dia, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bila lagi hati-hati orang yang beriman ini khusyuk apabila mendengar nama Allah dan apa saja yang diturunkan oleh Allah pada dia. Tuan-tuan, kata Malik bin Dinar, wallahi di saat dan ketika ni aku akan betul-betul berubah. Tuan-tuan, Malik bin Dinar berubah sungguh. Dekat dia dengan Allah, kehidupan dia, segala-gala ketaatan dia, segala-gala sunnah dia, segala-galanya dibentangkan untuk Allah. Tuan-tuan, bila lagi saya, bila lagi kita, bila lagi masa untuk kita jaga ni? Sebab sampai masa kita akan balik pada Allah. Kalaulah kita balik pada Allah bersama dengan ketaatan ni, Allah beritahu dekat Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka di negeri akhirat nanti berseri-seri. Sebab ila rabbiha nadhirah, sebab mereka dapat tengok Allah. Yang mereka tekan hati mereka atas dunia ni, nak buat dosa mereka tahu Allah tengok, nak buat dosa mereka tahu Allah ada, nak buat dosa mereka tahu Allah pasti balas. Allah sayang pada mereka. Mereka tinggalkan dosa mereka untuk memenuhkan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sikit je lagi masa ni yang kita rasa lama. Sebab tu tuan-tuan, kat sini leader-leader semua, InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama jaga kita, jaga anak buah kita. Macam mana semua dapat hadirkan ketaatan pada Allah sepenuhnya. Takutlah sikit yang tergelincir dengan dunia ni menyebabkan malam kita di negeri akhirat ialah malam yang paling buruk dan mimpi yang paling ngeri. Dunia ni kita mimpi, kita bangun, kita salah lega mimpi yang malam tadi. Kalau dekat akhirat nanti itu bukan mimpi, itu yang sebenar. Kalau hancur akhirat, maka hancurlah segala-galanya. Wa wujuhun yawma idzin nadhirah.
Wa wujuhun yawma idzin basirah. Allah beritahu ada satu lagi golongan ke akhirat nanti. Golongan tu masah muka dia. Sebab apa? Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Dia tahu hari itu ialah hari untuk dibalas segala keburukan dosa yang dia buat. Dia takut, habis aku. Dia teringat sekian-sekian aku pernah buat dosa dulu, tak sempat taubat. Sekian-sekian aku pernah buat dosa, tak sempat taubat. Habislah aku. Kalla idza balaghatit taraqi. Allah beritahu apabila roh sampai kat sini, kat kerongkong ni. Bila roh sampai sini, Allah tanya, wa qila man raq. Allah akan tanya saya, Allah akan tanya kita semua. Hari ni siapa yang boleh sembuhkan kamu? Hari ni siapa boleh ubat kamu hari ni? Hari ni siapa boleh selamatkan kamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Hari itu dia tahu itulah saat berpisahnya dia dengan dunia. Hari itulah saat dia berpisahnya dia dengan anak dia. Hari itu saat berpisah dia dengan isteri dia. Hari itu saat berpisahnya dia dengan segala keduniaan yang dia siapkan, yang dia lupakan akhirat dia. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Bersilang betih kiri betih kanan. Sakit saat itu tuan-tuan. Sakaratul maut yang akan menimpa saya dan tuan-tuan, saat yang sangat sakit. Suatu orang yang ingat mati, dia takkan buat suka-suka hati. Orang yang ingat mati, dia akan buat apa yang Allah Ta'ala hadir dan inginkan kepada diri dia, sehingga dia akan balik kepada Allah. Dia akan puas dengan apa yang dia balik. Tuan-tuan, kalau kita balik kepada Allah ni, apa yang kita nak tunjuk ke Allah? Saya nak tutup dengan satu kisah tuan-tuan. Satu orang sahabat Nabi SAW nak beritahu kat tuan-tuan, saya sendiri pesan diri saya sendiri yang Islam ni mahal sangat. Nilai Islam ni terlampau mahal untuk kita kecil-kecil kan. Kalau kita beli handphone mahal. Handphone saya baru rosak tadi. Tali on habis semua dalam ni. Kadang-kadang beli handphone rosak, kita rasa habis lah aku. Semua benda dalam ni. Kadang-kadang kita rasa semua benda dalam ni. Tangan kita kadang-kadang rasa, hari tu saya dapat gambar pada Facebook. Ada saraf bersambung, punya deep dia punya gambar dia tu. Dia buat ni handphone, dia pegang tangan, lepas tu ada saraf bersambung masuk dalam tangan. So, sejiwa. Dah kira satu daripada bahagian hidup lah. Tak boleh pisah, kalau cabut meninggal. Sebati. Cantik, dia lukis telefon, cara dia sampaikan informasi tu, ini saraf dia tu sambung tangan. Kira tak boleh pegang. Hari ni macam tu keadaan kita semua. Bila handphone saya mati tadi, Allah, kita rasa sebahagian daripada kehidupan kita selesai. Wallahi, dulu kita tak ada handphone, boleh hidup lah, lagi bahagia, rumah tangga kita pun okey. Tapi bila ada handphone, macam-macam masalah datang. Tapi macam mana kita boleh rasa handphone tu sebahagian daripada kita? Takut kita nak berenggang dengan handphone.